Baik, pada anda semua yang menonton Malaysia hari ini, terima kasih. Pada segmen ini, kita akan meninjau sebenarnya apakah statistik, apakah situasi terkini bagi masalah judi dalam talian. Dan bersama kami hari ini Yang Berhormat Datuk Zahidi Zainul Abidin, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Assalamualaikum Yang Berhormat Datuk, sihat? Terima kasih meluangkan masa hari ini. Okay. YB, mungkin boleh kongsikan bersama kita secara permulaannya, apakah keadaan sebenar ataupun statistik perjudian secara dalam talian di Malaysia pada ketika ini? Okey, terima kasih. Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera lah. Terima kasihlah kerana TV3 panggil kita untuk menerangkan tentang judi dalam talian ni. Sebab rungutan banyak NGO dan rakyat, terutamanya orang Islam, tentang judi dalam talian yang makin blur rasa. Ya. Jadi sebenarnya judi dalam talian ni adalah judi menggunakan internet. Judi menggunakan internet termasuklah menggunakan internet ni termasuk kita kata kasino, main kasino dalam talian. Ya. Ramalan nombor, kuda dan sebagainya lah. Dan apa saja dalam talian yang untuk bertujuan mendapatkan pendapatan berganda. Jadi kita lihat di sini bahawa judi dalam talian ni cukup popular sekarang ni. Apabila masa COVID ni menurut PDRM juga bahawa peningkatan judi dalam talian ni semenjak COVID ni amat tinggilah. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Baik. Jadi apabila PDRM bagi tahu kita bahawa perlu ada penerangan kepada masyarakat lah. Jadi terima kasihlah kerana TV3 panggil dan ini berkaitan dengan keadaan hari ini dengan judi dalam talian ni cukup serius. Ya. Kerana kita lihat terdapat lebih kurang 1,700 lebih sesawang judi dalam talian ni. Jadi kadang-kadang judi dalam talian ni kita kena ingat, satu, kena faham masyarakat dan NGO yang komplain tu dia kena faham. Sebab bukan kerajaan tak kawal, kerajaan kawal. Maknanya kita daripada Jabatan Siasatan Jenayah telah membuat serbuan lebih kurang 5,000 lebih. 5,000 kali serbuan dibuat. Terutamanya Selangor saja 1,000 lebih. Wow. Jadi maknanya usaha kerajaan untuk membenterah judi dalam talian ni kita berusaha bersungguh-sungguh lah. Tetapi judi dalam talian ni masalahnya sekarang ni dia menggunakan internet ni, makna sekarang ni dunia tanpa sepadan. Dunia tanpa sepadan kita kena ingat. Betul. Dan syarikat judi talian ni ada di China, ada di India, ada di Eropah. Kan? Jadi berbagai negara. Boleh Thailand, dikira sebagai sindiket antarabangsa. Sindiket antarabangsa. Ya. Kan? Baru-baru ni yang PDRM tangkap pun yang China, lebih kurang 25 orang warga China yang buat judi dalam talian tu, dia China. Orang yang main judi itu orang China. Tapi beroperasi di Malaysia. Baik. Kan? Jadi maknanya international. Ini kena faham. Kalau kita padam satu sesawang, dia buat lain pula. Kita padam satu, dia buat yang MCMC ataupun SKM ni dia padam. Jadi dia buat yang lain pula. Jadi ini yang menjadi masalah kita. Jadi apabila masalah ni kita kena faham bahawa terlalu banyak dan kerajaan rugi. Pertama sekali, kerajaan rugi dari segi teks. Duit kita mengalir keluar. Kalau syarikat judi luar negara, kita main kat sesawang sini tapi negara itu dapat duit, kita sini rugi. Ya. Jadi sekarang ni ini masalah yang kita hadapi. So kita perlukan satu badan yang dapat mengawal. Kalau mengharapkan kerajaan sahaja tidak cukup sebab kita nak keluarkan belanja, misalnya dah keluarkan belanja, duit rugi lagi masuk ke luar negeri. Betul. Jadi maknanya kerajaan sedang memikirkan macam mana kita nak tax mereka ni. Cukaikan mereka. Kan? Sebab sekarang ni kita lihat apabila ada judi dalam sesawang dalam talian ni, bermaknanya orang dah tak pergi tempat judi dah main. Ada orang pergi tempat yang dia sendiri seorang-seorang dia dah boleh main judi dah. Ada internet, ada laptop, ada handphone, dah boleh main judi dah. Dari rumah pun boleh. Dari rumah pun boleh. Ya. Baik, Yang Berhormat Datuk, kita fahamkan kita memerangi wabak COVID-19 ini masa yang cukup sukar bagi pihak kerajaan sendiri. Jadi bagaimana sebenarnya cara ataupun cara yang digunakan oleh kerajaan sendiri untuk bekerjasama bersama PDRM untuk mengesan setiap satu sindiket yang melakukan kegiatan haram sebegini? Okey, terima kasihlah. Maknanya pertama sekali MCMC boleh kesan. Kita boleh kesan dan PDRM juga boleh kesan. Jadi kita kesan dan kita buat serbuan. Dan kita ada dari segi akta tu kita ada 5 akta yang mana contohnya untuk kita kita
mengambil tindakan lah. Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Baik. Akta Pertaruhan 1953. Akta Pertaruhan Pool 1967. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta Pencegahan Jenayah Poka 1959. AMLA 2001. Jadi kita ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 akta untuk kita kawal judi ni dan kita kesan, kita buat sebuan dan kita tangkap mereka dan kita boleh kesan. Tetapi terlalu banyak saya kata. Ya. Jadi kan dia maknanya daripada tahun 2009 sampai hari ni 5,000 lebih. 5,000 lebih sebuan dibuat kan. Dan Tinggi ini nombor tinggi. Dan jumlahnya juga besar lah kan. Jadi kita kesan dan kita benteraslah, kita tangkap mereka dan kita ambil tindakan lah. Dan kita pun harap masyarakat pun akan buat laporan. Masyarakat buat laporan. Jadi maknanya ini kerjasama ni penting. Tetapi macam saya kata tadilah, apabila kita dapat kerjasama daripada masyarakat, kerjasama PDRM, MCMC, kita usaha benteraskan. Tetapi perlu ada satu badan lah yang mengawal benda ni kan. Ini yang kita tengah bincang dengan kerajaan. Kalau boleh, kita biarlah ada satu syarikat yang mereka kesan, daftar, kita cukaikan mereka. Sebab saya kata tadi ada 3 benda. Satu, judi syarikat luar negara. Orang Malaysia main, duit keluar. Satu, judi syarikat judi di Malaysia. Dan orang luar negara main. Masuk duit kat kita. Satu, dalam Malaysia syarikat, orang main pun dalam Malaysia. Ini 3 benda. Dan ini kita kena cukaikan lah. Sebab kita kena ingat, orang Islam dalam negara kita ni bukanlah kita nak haramkan terus sukar. Sebab ada satu masyarakat, dia nak main judi. Orang bukan Islam. Dia kata ini budaya dia. Dia kena main judi. Macam kita orang Islam, macam mana kita nak sekat orang Islam jangan main judi? Baik. So kena ada pengawalan. Sebab kalau Islam ni tak boleh main judi dalam Malaysia. Walaupun dalam talian. Kita kena sekat. Ini tuntutan agama. Sebab kita negara Malaysia, negara Islam. Tetapi di samping itu juga kita tak menyekat lah kalau bangsa lain nak. Sebab kita berbilang kaum. Jadi ada satu kaum nak judi. Dan kita lihat di sini pun target pemain judi ni pula adalah masyarakat bukan Islam. Sebab dia kata orang bukan Islam ni ada banyak duit sikit. Jadi dia target yang bukan Islam. Sebab tu dah kebanyakan kita tengok sesawang judi itu semua dalam bahasa-bahasa bukan bahasa Malaysia lah. Ada kebanyakannya bahasa-bahasa lain lah. Selain daripada kita melihat antara kita menghormati berbilang bangsa di negara kita dan juga cara untuk melihat pengaliran wang dan bagaimana mereka boleh dikenakan teks dan sebagainya. Tetapi apakah sebenarnya antara mungkin hukuman yang menanti antara pesalah-pesalah di Malaysia yang sebenarnya membuat perkara yang sebegini dengan antara agensi ataupun sindiket antarabangsa tu? Yalah, maknanya kalau boleh daripada akta yang kita buat tu kita hukumannya berat. Penjara, hukuman denda dan sebagainya kan. Baik. Tetapi kita pertama sekali ni kita kata salah guna judi ni pun cukup penting. Contohnya kita lihat kalau kata kerajaan mengeluarkan duit prihatin. Sepatutnya membantu rakyat. Tapi duit ni guna main judi pula. Ini satu itu benda. Yang merisaukan tu. Itu yang kita risau tu kan. Kalau kita berusaha mengeluarkan bajet, duit kerajaan, kita nak bantu rakyat. Tetapi ada setengah rakyat ambil duit tu main judi pula. Jadi hukumannya memanglah kan hukuman berat lah kita minta kan. Jadi kita harap bahawa pertama sekali kesedaran lah perlu. Terutamanya bagi orang Islam lah kesedaran perlu sebab ini tuntutan agama. Betul. Apa disebut dengan bulan puasa dan ini amalan judi ni kita lihat cukup tidak baik lah kan. Walau macam mana pun kerajaan kena kawal dan kawal ni jangan kawal merugikan. Maknanya kita kawal sebab kalau kita kata di Malaysia ni macam-macam perjudian ada. Nombor ekor apa semua kan dan sekarang ni kita lihat kelulusan untuk judi pun banyak juga syarikat yang dapat kelulusan kan Genting Highland dan sebagainya kan syarikat-syarikat yang kecil kan tetapi apabila kita lihat judi online ni banyak pendapatan rugi kalau kita tidak cukaikan mereka kan jadi perlu ada satu sistem yang kita harap kita tengok ada macam mana kita nak cukaikan kita nak kawal dan mereka ni dapat duit kena kawal supaya tidak ada syarikat yang sewenang-wenangnya masuk dalam negara kita mengeluarkan sesawang judi tanpa kita cukai, tanpa kita kawal. Okey. Datuk, kita ingin tahu juga bagaimana mungkin Datuk dikongsikan talian khas bagi mereka yang ingin membuat aduan, mungkin terlampak di laman sesawang tertentu yang mungkin mempunyai aktiviti yang mencurigakan berkenaan dengan perjudian secara dalam talian ini. Kerana kita sedar kerana mereka
sebenarnya memberikan satu peluang pada mereka yang mungkin tak pernah berjudi pun untuk bermula untuk berjudi, terutamanya pada ketika tempoh PKP ini. Jadi Datuk boleh kongsikan sikit sebanyak cara untuk kita membuat aduan sebagai rakyat yang lebih bertanggungjawab, Datuk. Okey, terima kasih. Pertama sekali, aduan tu kita boleh buatlah. Contohnya kalau aduan dekat polis tu, mana-mana balai polis kita boleh buat. Aduan kita bagi tahu kan balai polis, dan tiap-tiap daerah pun ada balai polis kan. Jadi kita boleh buat. Dan tapi kalau untuk daripada Kementerian Komunikasi dan Multimedia ni, pertama sekali yang bertanggungjawab untuk menerima aduan adalah MCMC. Iaitu talian aduan kita 1800 188 030. Jadi saya ulanglah 1800 188 030. Ini aduan, talian aduan. Kalau kita nak fax boleh jugalah. Fax kita 03 8688 1880 untuk fax lah. WhatsApp pun boleh juga. WhatsApp pun kita ada WhatsApp. Jadi kita maknanya kita buat semua ada. 016 220 6262. Itu WhatsApp. Kan? Jadi maknanya dan kita boleh email. Email pun ada aduan skmm kan, mcmc.government.my. Ini antara memang saluran yang sangat mudah untuk kita menyampaikan aduan dan sebagainya. Datuk, seperti yang disebutkan tadi kan, Datuk ada sebut yang di mana sekatan bagi sesawang ini dilakukan berdasarkan dengan kerjasama PDRM untuk memastikan PDRM juga memberikan kerjasama yang penuh. Jadi setakat ini adakah mungkin kerjasama ini agak sukar juga kerana pada masa yang sama PDRM sibuk memastikan sekatan jalan raya untuk memastikan segala ops COVID-19 dijalankan. Mungkin ada kekangan yang ingin dikongsikan, Datuk. Okey, terima kasihlah. Jadi maknanya ini PDRM ni merupakan sekarang ni barisan hadapan. Betul. Frontliner sebagaimana Kementerian Kesihatan dan sebagainya mungkin sibuk. Tetapi walau bagaimanapun MCMC dan PDRM teruskan kerja juga lah. Sebab tu kita lihat bahawa dalam keadaan hari ini pun ada lebih kurang 200 lebih serbuan. Dalam masa PKP ini pun kita 200 lebih serbuan yang dibuat. Kita buat MCMC buat. Dan dari segi PDRM pun 1,000 lebih. Lebih kurang 1,700 juga lah serbuan yang dibuat. Jadi maknanya kita teruskan kerja kita lah. Sebab apa, ini usaha sebab kita tanggungjawab pada masyarakat lah. Betul. Dan samping itu juga apa-apa aduan yang cadangan daripada pihak masyarakat untuk kita benteras judi dalam talian ni kita alur-alurkan. Seperti benda yang kita katakan, kementerian ni, menteri ni adalah mewakili rakyat jambatan di antara kerajaan dan juga rakyat. Dan di antara rakyat dan kerajaan. Jadi rakyat bagi tahu kita bagi tahu pada kerajaan kena buat macam ni. Dan apa yang rakyat nak kita buat. Dan apa yang kerajaan nak pun kita bagi tahu pada rakyat. Jadi ini tugas kementerian lah. Jadi apa-apa cadangan kita akan terima dan kita akan beritahu. Dan mana yang kita dapat buat dan kita dapat yang diarahkan oleh kerajaan untuk menyelesaikan masalah judi dan talian ni pun kita akan cuba bagi tahu rakyat untuk kerjasama ni. Itu yang penting sekali lah kan. Dan kena ingat bukan saja judi dan talian ni, yang paling penting sekali satu lagi yang kita pesan kepada rakyat, ni scam ni, Makau scam, scam dan sebagainya. Ini walaupun dalam talian juga pun bahaya sama dengan judi dalam talian ni. Jadi kita kena ingat dua perkara ni. Okey. Kita ucapkan terima kasih Datuk kerana memberikan satu peringatan, nasihat kepada orang ramai untuk kita tahu jangan terjebak dengan perkara ini. Dan mungkin ambil masa di rumah ini untuk melakukan perkara yang lebih bermanfaat dan jauhi daripada terjebak dalam judi dalam talian ini kan. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Yang Berhormat Datuk Zahidi Zainul Abidin, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Selamat puasa kita nak ucapkan kepada Datuk. Semoga sihat selalu dan dalam keadaan yang bersemangat terus untuk melawan kejadian perjudian dalam talian.